Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah baghfir alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Harap semuanya ceria dan masih bersemangat untuk kita teruskan hari ini. Walaupun hari ini kita ada banyak kelas. Dan kita akan buat kelas kita ni dengan keadaan yang slow and steady, relax saja keadaan kita. Boleh insya-Allah? Dan tolong bagi feedback dekat saya. Ada orang tak ni? Ada doktor. Ada doktor. Ada, Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi kita akan teruskan tajuk kita iaitu kromatografi. Masih lagi kromatografi. Dan selepas break nanti, selepas kita berehat, kita akan masuk kepada tajuk alatan yang pertama dia iaitu HPLC. Dan untuk kita berkenalan dengan kromatografi, kita perlu kenal dua fasa ni. Yang pertama adalah fasa gerak, atau dalam bahasa Inggeris dipanggil mobile phase. Yang kedua adalah fasa pegun, stationary phase, yang tidak bergerak. Apa yang berlaku adalah sampel ataupun bahan-bahan yang kita nak pisahkan akan dibawa oleh, ingat tu, dibawa oleh fasa gerak melalui fasa pegun. Dan interaksi di antara komponen-komponen di dalam fasa gerak dengan komponen-komponen dalam fasa pegun, semasa di dalam fasa pegun, yang menyebabkan pemisahan berlaku. Okay. Sama ada disuka dengan fasa gerak ataupun komponen tadi suka ataupun mempunyai affinity yang tinggi terhadap fasa gerak. Kalau disukakan fasa gerak, affinity-nya tinggi pada fasa gerak, dia akan keluar dulu. Pemisahan tadi berlaku dengan cepat untuk kes yang suka kepada fasa gerak. Kalau disukakan fasa pegun, dia akan keluar lewat ataupun dia tak keluar langsung. Okay? Kalau dia tak keluar langsung, itu menjadi masalah lah. Okay? Dan masalah bila dia tak keluar, kalau lama-lama dia duduk, dia tak keluar-keluar, kolom kita akan tersumbat. Ataupun fasa gerak, biasanya fasa gerak ni orang sebut kolom lah. Fasa gerak akan tersumbat. Okay? Bila tersumbat ini dia panggil, untuk istilah bahasa Inggerisnya dia panggil, tulis ni, kolom bleed, kolom berdarah. Okay? Bila sebut kolom bleed, maksudnya fasa gerak kita ataupun kolom kita sudah pun tersumbat. Boleh ingat tu? Okay, kita diperkenalkan dengan fasa gerak dan juga fasa pegun. Sampel akan dibawa oleh fasa gerak melalui fasa pegun. Proses pemisahan berlaku kerana adanya interaksi antara sampel dengan fasa gerak dan juga fasa pegun. Dan dalam keadaan ini, ada tiga benda ni, sampel, fasa gerak dan fasa pegun, berlaku interaksi, tapi tidak boleh berlaku tindak balas. There will be interaction, but there should be no reaction. Boleh ada interaksi, maksudnya dia kenal lah, kan? Tapi tak ada tindak balas, reaction. Dalam istilah kimia, bila kata tindak balas, biasanya dia akan berubah. Contoh, besi bila dijumpa dengan oksigen, dia akan jadi karat, rust, kan? Besi oksida adalah karat. Itu contoh tindak balas. Kalau tak ada tindak balas, kita dengan kerusi, kita duduk atas kerusi, kita ada interaksi dengan kerusi tu, duduk, kita letakkan bahagian belakang kita di atas kerusi, tapi kita tak jadi kerusi tu, dan kerusi tak jadi kita. Itu maksudnya ada interaksi, tak ada tindak balas. Ada tindak balas, dia berubah bentuk, dia jadi benda lain. Boleh? Syarat untuk proses pemisahan ini berlaku, mesti ada interaksi, tapi tak boleh ada tindak balas. Come on.
Okey, dan kita tengok ni ada soalan yang ditanya dalam survey kita. Sebab apa kolom untuk GC kosong dan kolom untuk apa nama HPLC ataupun LC penuh dengan silika, okey, ataupun tak kosong lah. Sebab ini nak membolehkan gas lalu. Ini nak membolehkan cecair lalu, dan cecair tadi perlu ada interaksi, perlu ada rintangan. Okey. Gas rintangan dia macam lain dan saiznya tak sama. Kalau kolom untuk LC, biasanya saiz kolom itu sama besar dengan pen kita. Pen, kebiasaan pen tu, saiz sebatang pen. Lagi elok kalau pen dakwat basah, fountain pen. Dia kurang saiz tu. Panjang dia, yang paling panjang adalah saiz 30 cm. Kembali panjang lah, kembali 30 cm. Kalau nanti saya tunjuk dia punya video sikit. Apa lagi? Kalau yang untuk gas kromatografi, kolomnya kecil sahaja. Okay. Saiz dia tu lebih kurang saiz gawai yang ada di dalam penutup getah tu. Saiz dia lebih kurang tu je. Kecil je saiz tu. Ataupun kalau kita nak ambil mudah lagi, sama besar dengan mata pen. Kecil je. Jadi yang ni besar. Nanti kita tengok lagi lah secara lebih terperinci. Kita akan tengok tajuk ni dalam HPLC dan juga GC sendiri dia. Okay. Dan kebiasaannya packing material ni, yang ada di dalam ni dia panggil packing material. Okay. Ini dia kita letakkan silika bulat-bulat ni, dan di luar silika tu akan disalut. Kita bayangkan ni silika. Saya lukis ni, minta maaf lah, lukisan saya ni terlalu cantik. Okay. Dan di luar silika ni sebenarnya dia ada lapisan. Yang ni yang kita letakkan C18 tu. Dalamnya silika ataupun pasir lah. Silika. Dan di luar dia kita letak karbon 18. Okay. Untuk kes yang ni. Kalau yang ni, dia punya packing dia adalah di sini. Nampak saya highlight ni. Okay. Kebiasaannya di sini. Okay. Apa komponennya? Nanti kita tengok. Ini yang saya cerita tadi lah.